Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali dan insya-Allah kita sambung pengajian daripada kitab Fiqh Al-Manhaji berkenaan dengan adab-adab pada hari Jumaat dan juga sunat-sunat yang digesa oleh syarak supaya kita memenuhinya. Jadi para pelajar boleh buka muka surat 208. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Adabul jumu'ati wa hay'atuha. Liyaumil jumu'ati wa salatiha adabun masnunatun. Yambaghil ihtimamu biha wadda'bu 'alaiha. Adab-adab hari Jumaat dan juga sunat-sunatnya. Bagi hari Jumaat dan juga solat Jumaat mempunyai adab-adab yang disunatkan. Seharusnya mengambil berat juga mengamalkannya menjadi adat dan amalan di atas perkara-perkara sunat ini. Wahia awalan, dan ia antaranya ialah awalan al-ghuslu, mandi. Li khabari idza jaa ahadukum ila al-jumu'ati falyaghtasil. Rawahul Bukhari. Apabila datang kepada kamu kepada Jumaat, kepada solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Wa innama surrifal amru huna anil wujubi ila istihbabi lil hadits alladhi rawahu at-Tirmizi. Man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Dan sesungguhnya dipalingkan perintah di sini. Fi'lu al-mudhari' al-muqtarin bilamil amri. Fi'il mudhari' yang disertakan dengan lamul amri di sini, kalau mengikut kaedah asal, kaedah di dalam usul, perintah al-amru yufidul wujub. Maksudnya dalam hadis ini ada mengandungi perintah. Sesiapa yang datang daripada kalangan kamu kepada solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Tetapi di sini dipalingkan perintah di sini anil wujubi ilal istihbabi, daripada wajib kepada sunat. Kerana apa? Kerana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka dengannya lah dia telah beramal dengan sunnah, dan itulah sebaik-baik sunnah. Wa man ightasala, dan sesiapa yang mandi, maka mandi lebih afdal daripada berwuduk sahaja tanpa mandi. Maksudnya berwuduk sudah menepati sunnah, tetapi lebih afdal lagi mandi pada hari Jumaat. Bagi orang yang ingin hadir solat Jumaat, itu terlebih afdal daripada berwuduk tanpa mandi. Thaniyan, tanziful jasadi minal awsakhi warrawaihil karihati waddihanu wattatayyubu wa dhalika li'alla yata'adza bihi ahadun minan nasi bal liya'lifuhu wa yasurru bil liqa'i bihi. Adab yang kedua, membersihkan tubuh, badan, jasad daripada kotoran dan juga bau-bau yang tidak disenangi, bau-bau yang tidak disukai, dan memakai minyak dan juga bau-bauan.
Yang demikian itu adalah supaya tidak menyakiti dengannya oleh seorang pun daripada kalangan orang ramai. Tujuannya supaya orang yang berada di sekelilingnya tidak menyakiti mereka dengan sebab bau ataupun dengan sebab kekotoran yang ada pada diri orang yang ingin hadir pada sembahyang Jumaat. Bahkan supaya mereka semua merasa jinak, merasa selesa dan bergembira. Wa qad alimta anna min rukhasi tarki salatil jumu'ati an yakuna qad akala za rihin karihin yata'azza bihin nasu. Dan kamu telah mengetahui bahawasanya di antara rukhsah meninggalkan solat Jumaat bahawasanya adalah ia telah memakan benda yang mempunyai bau yang tidak disenangi, yang mana menyakiti orang ramai dengan sebab bau tersebut. Ini adalah kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawal Bukhari an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu katanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mandi seorang lelaki pada hari Jumaat dan bersuci setakat apa yang dia mampu daripada suci, kemudian memakai minyak daripada minyaknya, memakai rambutnya dengan minyak, ataupun menyentuh daripada bauan daripada rumahnya. Kemudian dia keluar, lalu dia tidak memecah belahkan di antara dua orang, tidak melaga-lagakan antara dua orang. Kemudian dia bersembahyang apa yang telah diwajibkan, dituliskan atasnya. Kemudian dia mendengar apabila berbicara oleh imam. Apabila imam berkhutbah, dia mendengar. Melainkan diampunkan baginya dosa yang ada di antaranya dan di antara Jumaat yang lain. Dosa di antara dua Jumaat akan diampunkan oleh Allah. Salisan, adab yang ketiga. Labsu ahsanis thiyabi. Memakai seelok-elok pakaian. Rawa Ahmad wa ghairuhu anhu sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yawmal jumu'ati thumma labisa ahsana thiyabihi wa massa tiban in kana indahu thumma masha ilal jumu'ati wa alaihi sakinatu wa lam yatakhatta ahadan wa lam yu'zihi thumma raka'a ma qudiya lahu ثم ركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat kemudian dia memakai seelok-elok pakaiannya dan dia menyentuh bauan sekiranya ada di sisinya.
Kemudian dia berjalan ke Jumaat, kepada solat Jumaat dalam keadaan tenang dan dia tidak melangkah seorang pun dan tidak menyakiti seorang pun. Kemudian dia rakaat bersembahyang apa yang telah ditetapkan, diputuskan baginya. Kemudian dia menunggu sehinggalah beredarnya imam. Nescaya akan diampunkan baginya dosa yang ada di antara dua Jumaat. Wal afdalu an takuna siyadu biyada lima rawahu at-Tirmizi wa ghairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayada fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Dan seafdal-afdal bahawasanya adalah pakaian itu pakaian yang berwarna putih, kerana apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lain-lain bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah daripada pakaian kamu yang berwarna keputih-putihan, maka sesungguhnya ia adalah daripada sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah kamu padanya orang yang mati daripada kalangan kamu. Rabi'an, akhdhu zafri wa tahzibu sya'ri li khabaril Bazzari fi musnadihi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu azafirahu wa yaqussu syaribahu yaumal jumu'ati. Yang keempat, mengerat kuku dan juga merapikan rambut, merapikan bulu ataupun rambut. Kerana berdasarkan kepada khabar Al-Bazzar yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah memotong kukunya dan memendekkan misainya pada hari Jumaat. Khamisan, at-tabkiru ilal masjidi. Sunat yang kelima, bersegera pergi ke masjid awal. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fis sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fis sa'ati tsalisati faka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fis sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fis sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah kemudian pergi berangkat ke masjid, maka seolah-olah pahalanya seperti mengorbankan seekor unta yang gemuk. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, pada saat yang kedua, maka seolah-olah dia telah mendapat pahala korban seekor lembu, menghadiahkan seekor lembu. Dan sesiapa yang pergi, yakni ke masjid pada saat yang ketiga, detik yang ketiga, maka seolah-olah beliau telah mengorbankan
seekor kibas yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada saat yang keempat, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah dia telah mensedekahkan sebiji telur. Maka apabila imam keluar, yakni keluar menaiki mimbar, malaikat akan hadir bersama dengan jamaah mendengar zikir, yakni mendengar khutbah. Tidak lagi dicatat pahala bagi orang yang datang selepas daripada imam menaiki mimbar. Ghuslal janabati ay ka ghuslil janabati. Barang siapa yang mandi seperti mandi janabah, mandi junub, seperti mandi junub dengan makna dari sudut situasi mandi, cara mandi itu sempurna, rata seluruh badan seperti mana mandi seorang tu mengangkat hadas. Raha zahaba, qarraba tasaddaqa, bersedekah dengannya kerana mentaqarrub, kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Badanatan, iaitulah seekor unta betina yang diberi hadiah ke Baitullahil Haram dengan menyembelihnya. Aqrana, yang mempunyai dua tanduk. Kibas yang mempunyai dua tanduk, iaitu seekor kibas yang sempurna dan elok rupa bentuknya. Kadang-kadang diambil manfaat dengan tanduknya. Kharajal imam sa'ada al-mimbara lil khutbati. Keluarnya imam dengan maksud imam telah menaiki mimbar untuk membaca khutbah. Az-zikru mau'izatu. Az-zikru, mendengar zikir itu dengan maksud mendengar nasihat di mana di dalamnya mengandungi zikir terhadap Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sadisan, perkara sunat yang keenam, salatu raka'ataini inda dukhulil masjidi. Salat 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid. Rawa Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima ay yukhaffifhuma ma'al itiyani bihima kamilatal arkani was sunani wal adabi. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang salah seorang kamu pada hari Jumaat dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia rakaat sebanyak 2 rakaat. Solat sebanyak 2 rakaat, dan hendaklah dia meringankan pada kedua-dua solat 2 rakaat itu. Solat dalam keadaan yang ringan, tidak panjang, pendek. Dia berserta dengan mendatangkan 2 rakaat ini dalam keadaan sempurna rukun dan juga sunat-sunat dan juga adab-adab. Hadza idza lam yablugh al-khatibu awakhir al-khutbati wa illa falyantazir qiyam as-salatil maktubati. Hukum ini sunat salat 2 rakaat sebelum ketika imam berkhutbah, apabila belum sampai khatib pada akhir khutbah. Sekiranya khatib telah sampai ke akhir khutbah, maka hendaklah orang yang datang lewat itu menunggu akan didirikan salat yang wajib, iaitulah salat Jumaat. Wa tafutu hatani raka'atani bijulusihi fa in jalasa lam yasihha minhu ba'du salatun nafilatun.
bal yajibu an yazilla jalisan yansitu ila khutbati hatta tuqamas salatu. Dan luput 2 rakaat ini dengan sebab apabila dia duduk sebelum mengerjakan solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat, maka luputlah sunat tersebut. Maka sekiranya dia telah duduk, tidak sah baginya, tidak sah lagi dia mengerjakan solat 2 rakaat. Tidak dituntut lagi, tidak sunat lagi. Bahkan wajib berterusan dalam keadaan duduk mendengar kepada khutbah sehinggalah didirikan solat. Sabi'an, sunat yang ketujuh, al-insatu lil khutbataini, mendengar 2 khutbah. Rawal Bukhari fi sahihihi wa Muslimu wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawta. Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya dan Muslim dan lain-lain selain daripada dua imam ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada sahabat kamu pada hari Jumaat, ansit, diam dan dengar, sedangkan imam berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan riwayat wa inda Abi Dawud min riwayati Ali radhiyallahu anhu wa man lagha falaysa lahu fi jumu'atihi tilka syai'un. Dan di sisi Abu Daud daripada riwayat Ali radhiyallahu anhu, dan sesiapa yang telah melakukan satu benda yang lara, maka tiadalah baginya pada Jumaatnya yang tersebut itu sesuatu pun. Ai lam yahsul lahul fadlu al-matlubu wathawabul marju wal laghu huwa ma la yuhsinu minal kalami. Dan sesiapa yang lara, iaitu tidak berhasil baginya kelebihan yang dituntut, pahala yang diharapkan. Dan lara di sini wal laghu ialah perkara yang tidak elok daripada ucapan. Adabun ammatun liyaumil jumu'ati. Adab-adab yang umum pada hari Jumaat. Yaumul jumu'ati afdalu ayyamil usbu'i walahu sunanun wa adabun yanbaghi an yakuna al-muslimu ala bayyinatin minha liyutabbiqa minha ma yumkinuhu tatbiqahu wa ilaika ba'dhan minha. Hari Jumaat merupakan seafdal hari di dalam seminggu dan ianya mempunyai sunat-sunat dan adab-adab. Seharusnya adalah seorang Muslim itu memahami secara jelas daripadanya supaya dia boleh mempraktikkan daripadanya apa yang boleh ia praktikkan, apa yang boleh amalkan. Dan wa ilaika ba'dhan minha, dan kepada kamu sebahagian daripada adab-adab dan juga sunat-sunat. Awalan tusannu qira'atu suratil kahfi fi yaumil jum'ati wa lailatiha. Yang pertama, disunatkan bacaan surah Kahfi pada hari dan malam Jumaat. Rawan Nasa'i an Abi Sa'idin al-Khudri
radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, nescaya Allah akan sinari baginya daripada cahaya apa yang ada di antara dua Jumaat. Antara dua Jumaat disinari cahaya dalam hidupnya. Thaniyan, yusannul iksaru minad du'ai yaumaha wa lailataha. Disunat memperbanyakkan daripada doa pada hari dan juga pada malam Jumaat. Lima rawahul Bukhari wa Muslimu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها أي يبين أنها فترة قصيرة من الزمن. Ini adalah kerana riwayat Bukhari dan Muslim bahawasanya Nabi SAW telah menyebut tentang hari Jumaat. Lalu baginda bersabda, di dalam hari Jumaat itu sa'atun, adanya satu saat. Tidak diberikan kesempatan seorang hamba dalam keadaan dia berdiri mengerjakan salat, memohon daripada Allah Ta'ala akan sesuatu, melainkan akan diberinya sesuatu itu. Melainkan akan dikabulkan permintaannya oleh Allah. Dan Nabi SAW mengisyaratkan, menunjuk dengan tangannya dengan isyarat yang menunjukkan sedikitnya masa yang diberikan oleh Allah ini. Iaitu Nabi menerangkan bahawasanya masa ini, sa'ah mustajab ini merupakan satu tempoh masa yang pendek, satu fatrah, satu tempoh yang pendek daripada masa. Thalithan, yusannul iksaru minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumiha wa lailatiha. Disunat memperbanyakkan daripada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siang dan juga malam Jumaat. Kerana li hadisi inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi asanida sahihatin. Kerana berdasarkan hadis, sesungguhnya di antara seafdal hari kamu ialah hari Jumaat. Maka perbanyakkanlah ke atasku daripada selawat pada hari Jumaat ini. Kerana sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepadaku secara langsung. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain lagi dengan sanad yang sahih. Inilah di antara perkara-perkara sunat yang khusus untuk amalan hari Jumaat dan juga adat-adat yang umum yang insya-Allah kita sama-sama berusaha untuk mengekalkan ataupun untuk menambah apa-apa yang kurang daripadanya. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.